Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah yang dimuliakan seluruh saf jawatan kuasa surau Al-Falah, Taman Pinggiran Delima, Hulu Langat, seterusnya para jemaah surau Al-Falah dan penonton-penonton sekalian. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan teruskan pengajian akidah kita, yang mana sepanjang tempoh PKPB ini kita akan meneruskan juga kelas-kelas pengajian takmir, yang mana kelas pengajian yang pertama kita sempat secara bersemuka, dan dalam tempoh PKPB ini semua kelas-kelas takmir kita akan dijalankan secara online. Ini untuk pengetahuan semua. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita sama-samalah ambil iktibar daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala ataupun peringatan melalui satu musibah yang Allah Taala timpakan kepada kita dan seluruh umat di atas dunia ketika ini, yang mana Allah Taala juga pernah berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin, dan apa sahaja perkara yang menimpa kamu, iaitu musibah ataupun bala, bencana ataupun sesuatu yang tidak kita sukai, fabima kasabat aydikum, maka itu adalah kesan ataupun akibat daripada perbuatan-perbuatan tangan kamu dalam melakukan perkara kemungkaran ataupun maksiat, dosa dan juga kezaliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sebagai satu peringatan daripada Allah Taala kepada kita untuk sama-sama kita kembali kepada Allah Taala. Kita lihat setiap hari statistik COVID semakin meningkat dan terus meningkat. Jadi perlu kita kembali balik kepada Allah Taala. Daripada Allah ia datang, dan kepada Allah Ta'ala lah perlu kita mohon pertolongan untuk kita selamatkan diri daripada musibah yang kita tak mampu untuk hadapinya kecuali dengan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi bertaubatlah kita kepada Allah, istighfar, bermohon doa dan munajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan sama-sama kita diselamatkan Allah Ta'ala daripada COVID-19 ini, insya-Allah. Jadi seterusnya kita akan sambung kembali pengajian akidah kita ini, yang mana pada pertemuan yang lepas kita telah membincangkan tentang tajuk 5 perkara yang saling berkait dengan ilmu tauhid. Kita dah bincang tentang matan yang ke-45 dan 46, yang mana secara ulang kaji sikit tuan-tuan, 5 perkara itu ialah berkaitan dengan ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, khalqul af'al, perbuatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, tentang manatul jaza, tempat fokus yang akan dibalas pahala ataupun dosa bagi seseorang makhluk itu. Dan yang keempat, qada, kelima qadar. Kita akan bincangkan satu persatu ini yang mana pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan poin yang kedua tentang tentang khalqul af'al, iaitu menjadikan perbuatan. Allah Ta'ala adalah pencipta kepada segala perbuatan.
Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, mazhab ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa Allah Ta'ala menciptakan perbuatan sebagaimana dia juga menciptakan segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala ciptakan makhluk, zat makhluk, perbuatan makhluk dan juga sifat makhluk. Jika diletakkan sehelai kertas di dalam api, lalu api itu terbakar, maka yang menjadikan terbakar itu ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang jadikan api itu pun Allah Ta'ala, yang jadikan kertas pun Allah Ta'ala. Jadi perbuatan terbakar ataupun membakar itu juga adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Menisbahkan ataupun meletakkan perbuatan membakar kepada manusia ataupun kepada api. Contohnya kita sebut Pak Abu membakar kertas, ataupun kita kata api itu membakar kertas, api itu membakar rumah. Jadi perkataan menyandarkan perbuatan membakar ini kepada makhluk adalah sebagai simbolik ataupun majazi sahaja. Dalilnya Nabi Allah Ibrahim AS ketika mana dicampak ke dalam api, tetapi baginda tidak terbakar. Jadi api tidak menjalankan perbuatannya itu seperti sedia kala, seperti kebiasaannya itu, iaitu dia tidak mampu untuk membakar Nabi Ibrahim. Sedangkan kaumnya tetap dikira berdosa kerana mereka ada keinginan mahu membakar Nabi Allah Ibrahim. Jadi tuan-tuan, perbincangan kita di sini berkenaan menjadikan perbuatan. Dalam mazhab kita Ahli Sunnah wal Jamaah menyatakan Allah Ta'ala mencipta setiap sesuatu, dan ini tiada khilaf. Tidak ada khilaf di kalangan ulama' dan sekalian orang yang beriman. Jadi kalau tanya orang yang tak beriman, tuan-tuan, orang kafir, memang mereka akan menafikan. Allah juga menciptakan perbuatan makhluk, sama ada perbuatan secara pilihan ataupun perbuatan di luar kawalan. Jadi perbuatan manusia ni ada dua. Satu perbuatan yang kita pilih, satu lagi perbuatan yang di luar daripada kawalan manusia. Contohnya bagaimana tuan-tuan? Contohnya gerakan jantung. Adakah kita yang menggerakkan jantung, tuan-tuan? Kalau kita gerakkan, kita boleh berhentikan tak? Tak mampu. Itu juga dengan pergerakan paru-paru. Fungsi paru-paru dia pump. Dia pump darah ke seluruh badan. Aliran darah dalam tubuh badan juga bukan kita yang kawal. Gerakan orang yang terketar-ketar sebab kesejukan ataupun sakit dan selainnya. Jadi orang yang berketar-ketar dalam keadaan sakit sejuk itu bukan dia sengaja buat, tetapi dia adalah suatu pergerakan di luar kawalan. Dan begitulah semua fungsi organ dalam badan kita, buah pinggang, jantung, hati, setiap organ dalam badan kita ini bergerak. Dia ada perbuatan masing-masing, dia ada fungsi masing-masing, yang satu pun kita tak pernah kawal. Begitu juga dengan kelipan mata ataupun rambut yang panjang. Rambut memanjang, bulu mata dipanjang dalam satu tempoh, dalam satu jarak dia berhenti. Itu pun bukan kita yang kawal. Tak pernah lagi ada orang pergi kedai gunting rambut untuk gunting bulu mata ataupun gunting bulu kening. Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Dia bila gugur, dia akan tumbuh balik, kemudian dia akan memanjang dalam satu kadar. Satu kadar yang tertentu, dia akan berhenti, tak memanjang lagi. Jadi adakah kita yang kawal? Tak, itu juga kita tak pernah kawal. Semua itu adalah Allah yang lakukan, Allah yang buat. Tidak ada perselisihan juga mengenai gerakan luar kawalan itu adalah kejadian Allah Ta'ala. Jadi perbuatan luar kawalan ini kita jelaslah, sebab nampak bukan kita yang kawal. Jadi kita serahkan itu adalah Allah Ta'ala yang kawal, Allah Ta'ala yang cipta, Allah Ta'ala yang lakukan sedemikian. Cuma tuan-tuan, mungkin yang menjadi kemusykilan dan kekeliruan seseorang itu ialah perbuatan secara pilihan. Jadi kita yang pilih nak buat sesuatu. Perbuatan secara pilihan daripada seseorang manusia itu juga sebenarnya adalah perbuatan Allah ataupun kejadian Allah. Kenapa, tuan-tuan? Perkara ini kita perlu lihat daripada dua aspek. Dalam kehidupan seharian kita, biasanya kita dahaga.
Lalu kita minum air dan kita dapati air itu menghilangkan dahaga. Kita sebut apa? Air hilangkan dahaga lah. Adakah kita sebut Allah hilangkan dahaga? Tak. Kita sebut air hilangkan dahaga. Air yang hilangkan dahaga. Kita nisbahkan ataupun kita sandarkan hilang dahaga itu kepada air. Begitu juga apabila kita melihat seseorang yang lapar, kemudian dia makan. Bila dia makan, apa yang berlaku tuan-tuan? Dia rasa kenyang. Hilang lapar tadi tu. Kita sebut apa dia? Allah hilangkan lapar dia ke? Ataupun makanan yang hilangkan lapar dia? Makanan yang mengenyangkannya. Jadi kita lihat kita lihat juga orang yang mencampakkan kertas ke dalam api, lalu kertas itu terbakar. Kita sebut si fulan itu membakar kertas, ataupun kita kata api yang membakar kertas. Dan begitulah seterusnya. Kita tak sebut Allah yang membakar kertas. Kita tak sebut Allah yang menghilangkan dahaga, Allah yang mengenyangkan kita. Tak. Kita sandarkan kepada sesuatu makhluk yang lain. Jadi semua perbuatan ini adalah sekadar majazi, sekadar simbolik. Itu yang pertama. Aspek yang kedua pula, Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menisbahkan ataupun Allah sendiri menyandarkan perbuatan-perbuatan kepada manusia, kepada makhluk. Seperti mana firman Allah Ta'ala, waqatil fi sabilillah, surah An-Nisa ayat 84. Maka hendaklah kamu berjuang di jalan Allah. Jadi Allah suruh kita berjuang, dan Allah sandarkan perbuatan berjuang itu kepada kita. Dan lagi firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu wa amilus solihat, sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang beriman dan beramal soleh ini perbuatan. Jadi Allah sandarkan kepada mereka, orang-orang yang beriman. Dan lagi firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka sesiapa yang melakukan amalan kebaikan walaupun sebesar zarah, nescaya dia akan melihatnya. Dia akan diperlihatkan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan sesiapa yang melakukan amalan kejahatan walaupun sebesar zarah, nescaya dia juga akan melihat akan kejahatan yang dia buat. Untuk apa diperlihatkan? Untuk dihisap, untuk dihitung kembali. Surah Al-Zalzalah ayat 7 hingga 8. Jadi tuan-tuan, Allah sendiri menyandarkan dalam Al-Quran perbuatan itu kepada manusia, kepada makhluk. Tadi kita sebut Allah yang buat, semua perbuatan Allah yang buat. Jadi bagaimana? Untuk menjawab dua kemusykilan ini, ulama telah menetapkan yang pertama, adanya musabab itu tidaklah lewat daripada kewujudan sebab. Maksudnya apa? Bila ada musabab, akan datanglah bila ada sebab, akan datanglah musabab. Jadi musabab dia tidak jauh dengan dia adalah hasil daripada sebab. Sekiranya proses terbakar itu dengan sebab persentuhan api kepada objek yang boleh terbakar, tentulah proses terbakar itu akan berlaku setiap kali adanya persentuhan dengan api itu. Jadi tuan-tuan, kita lihat api itu ialah sebab. Api itu ialah sebab, terbakar itu adalah musabab. Jadi musabab dengan sebab ini dia tidak lewat, maksudnya tidak akan terpisah secara kebiasaannya lah. Jadi proses terbakar akan berlaku bila api sentuh objek, akan terbakar. Begitulah seterusnya. Jadi adakah dia berlaku setiap kali, setiap masa? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ketika mana peristiwa Nabi Allah Ibrahim AS cuba dibakar oleh Namrud laknatullah dan juga tentera-tenteranya. Kita orang beriman beriktikad bahawa Nabi Ibrahim ketika mana dicampak dalam api, dia tidak terbakar. Dia tidak terbakar. Dengan izin Allah Ta'ala, api itu bukan sahaja tidak membakar, bahkan menjadi sejuk. Menjadi sejuk kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi api itu tidak melakukan proses kebiasaan yang dia buat, iaitu membakar. Ini menunjukkan apa tuan-tuan? Ini menunjukkan yang membakar ataupun tidak membakar itu ialah Allah Ta'ala. Jadi api itu hanya sandaran,
hanya sebagai satu simbolik. Namun secara kebiasaan Allah Ta'ala menjadikan api itu membakar sebagai suatu proses sunnatullah. Begitu juga dengan peristiwa Nabi Ismail AS, ketika mana dia disembelih di tengkuknya dalam peristiwa korban, tetapi tidak putus. Walaupun ada menurut pandangan yang lain, Nabi Ismail itu tidak sempat disembelih dan digantikan dengan kibash. Jadi ini menunjukkan yang membakar dan yang memotong secara hakikat sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan api yang membakar, bukan pisau yang memotong. Kalau api membakar dan pisau memotong, itu hanyalah sebagai suatu simbolik, suatu majazi yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan, berikan keizinan kepada makhluk tadi itu untuk melakukan prosesnya. Jadi tuan-tuan, menyandarkan proses terbakar kepada api dan proses terpotong kepada pisau itu adalah majazi dalam bahasa Arab, ataupun suatu bentuk simbolik. Sebut pisau tetapi hakikatnya ialah Allah yang memotong. Sebut api tetapi hakikatnya Allah yang membakar. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa ma ramaita iz ramaita walakinna Allah rama. Dan bukanlah kamu yang melempar panah ketika kamu melempar panah, akan tetapi Allah lah yang melempar. Surah Al-Anfal ayat 17. Peristiwa ini berlaku dalam peperangan, ketika mana Allah Ta'ala membantu tentera Islam dalam peperangan. Jadi Allah Ta'ala sebut, apa yang kamu lemparkan itu, ketika kamu lempar, bukanlah kamu yang lempar, iaitu kena kepada musuh, tetapi hakikatnya Allah yang lemparkan sehingga kena pada musuh. Jadi hakikatnya Allah yang lemparkan. Dan begitu juga tuan-tuan muslimin muslimat, setiap mukjizat dan karamah bertentangan dengan adat kebiasaan, iaitu tidak mengikut peraturan biasa musabab dan sebab, atau berlakunya musabab dengan tiadanya sebab yang biasa. Jadi tuan-tuan, mukjizat ataupun karamah ini adalah perkara-perkara yang berlaku yang tidak mengikut kebiasaan, adat kebiasaan. Dia luar daripada peraturan sunnatullah. Contohnya apa tuan-tuan? Contohnya ketika mana terpancarnya air daripada celah jari-jari Nabi Muhammad SAW, seperti dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, dan munculnya unta daripada batu besar dengan doa Nabi Saleh AS. Jadi bagaimana air boleh terpancar daripada celah jari Nabi? Air yang terpancar itu adalah musabab. Sebab dia apa tuan-tuan? Tak ada sebab. Tak masuk akal. Kalau kaji daripada segi saintifik pun takkan jumpa mana punca air yang boleh keluar daripada celah jari Nabi. Tak boleh nak capai akal kita. Begitu juga dengan ketika mana Nabi Saleh AS berdoa, lalu muncul unta yang besar daripada satu batu yang keras. Tak ada lubang tuan-tuan. Batu yang keras, tak mungkin ada benda yang boleh hidup. Tetapi dengan izin Allah Ta'ala, dengan perbuatan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala, maka boleh keluar seekor unta daripada batu besar yang keras. Bagaimana boleh berlaku? Mukjizat. Ini benda yang di luar daripada adat kebiasaan, luar daripada sunnatullah. Tak ada sebab, tiba-tiba adanya musabab. Jadi semua ini benar-benar berlaku. Kita orang beriman, kita yakin ini telah pun berlaku. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebagai sunnatullah kepada makhluknya dengan menjadikan musabab ketika adanya sebab, dan ternafinya perkara yang menghalang. Ini secara kebiasaan Allah Ta'ala jadikan sebagai proses sunnatullah. Proses sunnatullah ni proses sains tuan-tuan. Bila adanya biji benih contohnya kita tanam, ada air cukup zat, dia akan tumbuh. Ini sunnatullah. Ini proses sains yang Allah Ta'ala jadikan secara kebiasaan berlaku. Tetapi Allah jugalah yang menjadikan sebab dan musabab. Dia yang menjadikan sebab dengan adanya musabab. Dia yang menjadikan musabab dengan adanya sebab, dan dia juga boleh menjadikan musabab tanpa sebab. Jadi Allah Ta'ala maha berkuasa, menguasai segala sesuatu, sehingga dia boleh menjadikan apa sahaja yang dikehendaki walaupun tanpa sebab. Ada sebahagian manusia yang keliru
Dengan perkara ini lalu mereka menyangka sebab itulah yang menjadikan musabab. Sebab itulah yang menjadikan musabab. Air itulah yang menghilangkan dahaga. Makanan itulah yang hilangkan lapar. Api itulah yang membakar. Ubat itulah yang menyembuhkan. COVID itulah yang memudaratkan. Hakikatnya Allah yang buat semua benda itu. Jadi ini adalah suatu tanggapan yang salah. Bukan sebab yang menjadikan musabab. Dengan dalil Allah Ta'ala boleh menjadikan musabab tanpa sebab, seperti mana contoh yang kita sebut tadi, dalam perkara-perkara mukjizat ataupun karamah. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, untuk kita menjawab kemusykilan yang kedua pula, tadi yang pertama apa dia? Sebab dan musabab. Secara kebiasaan, ya, bila ada sebab akan ada musabab. Tetapi Allah Maha Berkuasa, Allah boleh jadikan musabab tanpa sebab. Dan dua-dua tu, sebab dan musabab pun adalah ciptaan Allah Ta'ala. Yang kedua, menyandarkan perbuatan kepada manusia, kerana manusia itu yang memilih untuk mengadakannya. Jadi kenapa Allah Ta'ala menyebut berjuanglah kamu di jalan Allah Ta'ala? Jadi Allah sandarkan perbuatan itu kepada makhluk. Sebab apa, tuan-tuan? Kerana manusia sendiri yang memilih untuk melakukan secara langsung, membuat sebabnya dan melahirkan perbuatan itu daripada asbab yang mereka pilih tadi itu. Mereka yang memilih, contohnya mereka yang memilih untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Siapa dia? Namrud dan juga pengikutnya. Mereka memilih untuk membakar Nabi Allah Ibrahim AS. Perbuatan mereka itu dikira sebagai suatu dosa, walaupun Nabi Allah Ibrahim tidak terbakar. Ini dipanggil persoalan al-kasbu, iaitu usaha yang menjadi mana tu taklif, ataupun tempat manusia itu akan dipertanggungjawabkan Allah Ta'ala atas usaha yang dia buat. Jadi tajuk ni kita akan bincangkan secara khusus dalam pertemuan akan datang. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah, secara kesimpulan daripada perbincangan ini ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah sebenar-benar pencipta bagi setiap benda dan juga perbuatan. Jadi Allah yang menciptakan setiap sesuatu benda itu, tuan-tuan, bukan sahaja ain dia itu, bahkan perbuatannya beserta dengan sifatnya. Maka menyandarkan perkara itu kepada selain Allah Ta'ala hanyalah disebut sebagai perkataan simbolik ataupun majazi. Seperti mana firman Allah Ta'ala sendiri berkenaan dengan kisah Nabi Isa AS. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa iz takhluqu minat-tini ka hay'ati at-tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. Jadi firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan ingatlah ketika engkau jadikan daripada tanah seperti bentuk burung dengan izinku, kemudian engkau tiupkan kepadanya, lalu menjadilah ia seekor burung dengan izinku. Jadi tuan-tuan, bagaimana ini adalah suatu mukjizat Nabi Isa AS yang Allah Ta'ala telah memerintahkan dia melalui wahyu Allah Ta'ala. Nabi Isa telah membentuk burung itu dengan tanah, tanah liat, seperti anak-anak kita main plastisin. Kemudian Nabi Isa membentuk bentuk seperti burung, kemudian ditiup. Bila ditiup, hiduplah burung tadi itu dan dia terbang. Jadi adakah Nabi Isa yang menciptakan? Jadi Allah Ta'ala menggunakan perkataan istakhluqu daripada perkataan khalq, iaitu mengadakan ataupun mencipta. Iaitu perkataan khalq, mencipta daripada tiada kepada ada, daripada sesuatu yang tidak ada kepada ada. Tak mungkin manusia mampu buat sedemikian. Jadi Nabi Isa sendiri tidak mengadakan sesuatu itu daripada tiada kepada ada. Bahkan Nabi Isa AS cuma membentuk sesuatu yang telah ada, iaitu mengambil tanah liat yang telah pun wujud, dan tanah liat itu sendiri adalah ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian dia membentuk dengan suatu rupa yang tertentu, kemudian dia meniup sebagai simbolik, lalu Allah yang memasukkan roh ke dalam burung tersebut dan dia hidup.
Jadi apa yang menjadikan Nabi Isa AS boleh membentuk demikian ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian menyandarkan proses membentuk itu kepada Nabi Isa hanyalah sebagai ikhtiar, hanyalah sebagai ikhtiar Nabi Isa AS. Jadi kita berusaha, Allah bagi. Adapun yang bagi sebenarnya ialah Allah Taala. Terpulang kadang-kadang Allah nak bagi, kadang-kadang Allah Taala tak nak bagi. Kita hanya ikhtiar dan berusaha. Faktor yang menyebabkan ahli sunnah berbincang seperti ini adalah kerana kita tidak boleh beriktikad adanya yang menciptakan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat penting, tuan-tuan. Kita tidak boleh mengiktikadkan adanya pencipta selain daripada Allah, adanya yang boleh menyembuhkan selain Allah, adanya yang boleh bagi manfaat selain Allah, ada yang boleh bagi mudarat selain Allah Ta'ala. Na'udzubillah, tuan-tuan. Perbuatan ini adalah suatu kesyirikan. Jadi wajib kita beriktikad hanya Allah saja yang menciptakan segala sesuatu, termasuklah segala perbuatan. Firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Adakah di sana ada pencipta selain daripada Allah? Surah Al-Fatih ayat 3. Jadi persoalan yang Allah Ta'ala lontarkan ini supaya kita berfikir. Tidak ada lagi pencipta selain Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu, dan dia yang menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya, iaitu segala sesuatu yang dijadikan Allah Ta'ala diberinya kelengkapan-kelengkapan dan persiapan-persiapan sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu bukan sekadar cipta. Allah bagi sifat dia, Allah bagi perbuatannya, Allah bagi habitat, semula jadi. Dia tahu insting. Contohnya binatang Allah Ta'ala ciptakan burung. Burung ni dia tahu terbang, tuan-tuan. Dia tahu terbang, dia tahu balik. Macam mana dia boleh tahu balik, tuan-tuan? Dia tak pakai GPS. Kita yang pakai GPS pun kadang-kadang sesat, tuan-tuan. Jadi macam mana burung pagi dia keluar, petang dia boleh balik. Kadang-kadang berpuluh-puluh kilometer dia terbang, dia tahu kat mana sarang dia. Jadi siapa yang bagi dia ilmu itu? Tak lain dan tak bukan adalah Allah Ta'ala. Jadi Allah cipta segala sesuatu, bukan sekadar cipta ain dia, zat dia itu, tapi Allah cipta naluri dia, sifat dia, bahkan perbuatannya itu pun Allah yang ciptakan. Surah Al-Furqan ayat 2. Firman Allah Ta'ala lagi, fa'aruni madha khalaqal ladhina min dunih. Maka perlihatkanlah olehmu kepada aku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahan kamu selain daripada Allah. Surah Al-Luqman ayat 11. Jadi Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala cabar, mana ciptaan kamu, sembahan kamu, patung ke, apa ke yang boleh menciptakan selain daripada Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Surah Az-Zumar ayat 62. Jadi jelas, tuan-tuan, daripada ayat ini Allah Ta'ala, bukan ayat ini saja, bahkan banyak lagi dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala telah menerangkan bahawa semua perbuatan itu adalah Allah Ta'ala lah yang ciptakan. Ayat-ayat Al-Quran mengenai perkara ini sangat banyak, iaitu menyandarkan perbuatan kepada selain Allah Ta'ala adalah suatu kesyirikan. Berdasarkan kepada perkara ini, maka orang yang beramal dengan amal soleh, sebenarnya dia beramal dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Jadi bila mana kita melakukan kebaikan ini, Allah lah yang bagi taufik, kekuatan dan hidayah kepada kita. Allah yang menjadikan padanya anggota untuk mengerjakan ketaatan. Allah menjadikan padanya, pada hatinya itu, gemar untuk membuat ketaatan. Dan Allah jugalah yang dengan maha pemurahnya melimpahkan kurnia pahala kepada orang yang melakukan kebaikan, diberi keredaan, kasih sayangnya, kemudian Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Jadi hakikatnya Allah yang pilih kita, Allah yang bagi taufik, bagi hidayah untuk kita buat kebaikan. Jadi jangan kita mendabik dada, aku seorang yang alim, aku seorang yang soleh, aku seorang yang baik.
Melainkan apabila Allah yang izinkan, Allah yang pilih, maka kita dapatlah buat segala kebaikan itu. Justeru itu, ahli syurga nanti akan berkata di dalam syurga, seperti mana firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala pujian bagi Allah Ta'ala yang menunjuki kami kepada syurga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada kami. Surah Al-A'raf ayat 43. Jadi jelas tuan-tuan, ahli syurga sendiri ketika mana dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam syurga, bersyukurnya mereka itu dengan ucapan seperti ini, iaitu Allah Ta'ala lah yang telah memberikan petunjuk kepada kami sehingga kami dapat memasuki syurga ini. Jadi semua perbuatan kebaikan kita atas dunia adalah dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan izin Allah Ta'ala. Maka kita tak akan mampu membuat walaupun satu kebaikan kecuali dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah Ta'ala. Sementara orang yang membuat kemungkaran pula, dia tidaklah melakukannya keluar daripada kehendak Allah, namun dia sendiri yang telah memilih jalan maksiat itu, dan dia dengan sengaja mencari sebab yang boleh membawa dia kepada maksiat. Jadi tuan-tuan, jangan kita salahkan Allah Ta'ala ketika mana kita melakukan maksiat. Jangan kita menjadi seperti golongan Jabariyah, yang mana mereka ni bila mana mereka melakukan sesuatu, mereka serahkan semuanya itu kepada takdir Allah. Kalau aku buat maksiat, ini adalah ketetapan Allah Ta'ala sejak azali, jadi dia buat maksiat. Orang yang macam ni macam mana tuan-tuan? Orang yang melakukan maksiat, kemungkaran ni, kita lempang je tuan-tuan. Bila kita lempang, mesti dia marah. Kalau dia marah, kita tanya, ini juga adalah ketetapan Allah Ta'ala. Boleh macam ni tuan-tuan. Ini menunjukkan apa salahnya tanggapan mereka itu. Jadi tuan-tuan, orang yang melakukan maksiat ini, dia yang memilih jalan. Dia sendiri yang telah memilih jalan maksiat itu dan sengaja mencari sebab-sebab yang boleh membawa kepada maksiat. Dia menggunakan perkara tertentu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala juga untuk melakukan kemungkaran itu. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala memang izinkan. Kita nak buat apa saja Allah izinkan, tetapi dalam lingkungan kehendak Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak kehendaki nak buat apa sahaja maksiat ke kebaikan, maka dia tidak akan berlaku. Tetapi yang menjadi ujiannya ialah Allah Ta'ala nak lihat pilihan kita. Kat mana kita nak, kecenderungan hati kita tu nak buat kebaikan ke nak buat maksiat. Jadi itulah yang menjadi titik tolak ukuran di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seteru orang yang mendapat taufik ataupun kecelakaan, kedua-dua mereka ini berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tidak lari daripada kehendak Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Wallahu alam tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang besar daripada apa yang telah kita pelajari pada pertemuan ini. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, lemah dan kurang itu dinisbahkan kepada saya. Aku li qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.